Assalamualaikum dan selamat malam semua kepada anda yang baru saja bersama kita. So minggu ni kita kembali lagi dalam siri Property Zone edisi Bahasa Melayu. Okey, so kepada yang baru saja join, sekejap lagi kita akan bincangkan satu topik yang kita akan berkongsi di mana ramai sekarang ni audien kita di luar, customer kita di luar ataupun follower kita di Facebook, di sosial media semua masih lagi tidak jelas dan tidak clear. Sebenarnya apakah langkah-langkah untuk beli rumah? Dan minggu ini kita akan berkongsi dengan anda semua di mana especially yang golongan muda, generasi muda ni, tips untuk beli rumah di usia muda. Okey, sebelum kita go on detail untuk berkongsi tentang tajuk ini, saya akan kembali bersama dengan saya panel selepas ini dan kita akan bagi kepada commercial break dulu. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali lagi dalam sesi Property Zone kita edisi Bahasa Melayu. Saya Firdaus, moderator anda untuk minggu ini. Dan minggu ini kita akan bincangkan satu topik di mana kita nak berkongsi dengan rakan-rakan kita kat luar, audien kita kat luar, di mana kita nak berkongsi satu ilmu yang berguna lah, di mana hari ini kita nak share tentang tips untuk anda, especially yang golongan muda untuk beli rumah di usia yang muda. Okey, so bersama saya ada dua panel yang saya jemput khas yang didatangkan daripada juga kita punya tim daripada IQI. So sebelah kiri saya kita ada Nur Mimi. Okey, di sebelah sana kita ada Tuan Syed lah. So boleh tak kalau saya nak minta panel kenalkan diri dulu sebelum kita bincangkan lebih detail tajuk ni? Kita mulakan dengan mungkin Nur Mimi dulu, boleh? Okey. Terima kasih Tuan Moderator Firdaus dan Cik Syed. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Nama saya Nur Mimi Jalani atau lebih dikenali sebagai Mimi lah. Saya berkecimpung dalam bidang hartanah ni semenjak 2012 sebenarnya. Wow, lama juga. Di KL. Okey. Tapi kemudian saya berhijrah dan balik ke Melaka pada tahun 2017. Dan sekarang saya berada di IQI based in Melaka. Okey, terima kasih. Boleh saya panggil Cik Mimi? Yes. Boleh Okey, Cik Mimi. So boleh Tuan Syed kenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua penonton kita. Okay, nama saya Syed Nawas. Saya adalah seorang professional estate agent. Okey, saya telah berkecimpung dalam bidang tanah sama macam Cik Mimi lebih kurang sejak 2012, dah hampir 8 tahun lah. Dan kita setakat ni dah bantu ramai orang untuk memiliki rumah. Okey, even subside ataupun projek, dan ada juga banyak orang muda yang telah membeli rumah di usia muda sebenarnya. Okey, jadi topik kita hari ini adalah kita nak bantu golongan-golongan muda ni untuk mengetahui bagaimana tips nak beli rumah di usia muda. Wow. Yes. So memang saya rasa minggu ni saya jemput panel-panel ni memang sangat bertepatan lah dengan pengalaman yang ada. Saya percaya Cik Mimi dengan Tuan Syed dah mengendalikan banyak transaksi yang melibatkan bukan saja golongan muda, mungkin juga yang pelabuhan tanah yang berpengalaman, betul tak? Tapi untuk tajuk yang minggu inilah, kenapa sebenarnya, apa relevannya kita nak discuss ni dan berkongsi dengan rakan-rakan kita kat luar tentang tips untuk golongan muda ni untuk beli rumah mereka. Okey, tetapi sebelum tu saya akan berkongsi sikit anda juga sebenarnya untuk minggu ini. Okey, mungkin saya terlepas tadi nak cakap So minggu ini kita masih lagi ada hadiah misteri yang kita akan beri kepada kita audiens anda semua. So anda boleh share, komen dan like. Tapi untuk minggu ini kita akan pilih pemenang berdasarkan siapa yang menjawab soalan dengan betul, dan soalan tu nanti saya akan kemukakan sebelum sesi rehat nanti, okey. Tapi anda boleh terus komen, share sebanyak mungkin kita punya sesi live ini, dan kita harap semua orang dapat berkongsi manfaat yang sama, belajar tentang cara macam mana nak memiliki rumah ataupun tips untuk beli rumah di usia yang muda. Okey, untuk tajuk kali pada minggu inilah saya mula dengan Tuan Syed dulu. So, kita dah tahu ramai orang sekarang ni faham yang rumah ni adalah satu keperluan. Okey, setiap orang keluar bekerja, dah ada income, so masing-masing dah ada start untuk berfikir, saya nak beli rumah, saya tak sanggup lagi nak sewa. Mungkinlah macam tu. Tetapi hari ini kita nak fokus kepada generasi muda. Betul Tuan Syed? Jadi kita nak bagi tahu apakah sebenarnya tips-tips yang nanti kita akan berkongsi untuk generasi muda untuk memiliki rumah. Tapi sebelum itulah, kenapa kita nak kena bincang tajuk ni? Banyak kali dah sebenarnya kita dah discuss, share dengan kawan kita, dan kita sekarang ini masih lagi nak berkongsi dengan audien kita apakah relevannya generasi muda ni beli rumah, dan kena ada tips-tips pula kita nak share. Kenapa Tuan Syed? Boleh mungkin boleh huraikan sikit. Terima kasih Tuan Moderator Encik Firdaus Shah.
Okey, first kali saya nak beritahu statistik lah. Okey, menurut bank, 51% daripada golongan muda yang apply loan pasti gagal. Pasti gagal Wow. Okey, disebabkan profil kewangan mereka yang tak cantik. Okey, itu statistik yang pertama. Statistik yang kedua, golongan yang paling banyak bankrupt ataupun muflis, adalah golongan muda yang berusia 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. Ya, disebabkan kad kredit dan juga personal loan. Okey, saya rasa sebab itu kita buat topik hari ini, tips beli rumah di usia yang muda, supaya golongan muda boleh bina profil kewangan yang baik dan tidak terjebak dengan personal loan yang tidak perlu ataupun penggunaan kad kredit yang tidak tentulah. Okay, berdasarkan dua statistik ni kita dapat lihatlah. First, 51% golongan yang muda yang apply loan pasti gagal sebab profil kewangan yang tak cantik. Kedua, majoriti yang bankrupt atau muflis adalah di bawah umur 30 tahun. Okey, sebab saya cakap, saya rasa topik kita hari ini sangat relevan. Yes. Sebab kita dapat bantu ramai golongan muda di luar sana yang mungkin mencari-cari bagaimana dia nak beli rumah tapi first kali dia tak tahu sama ada loan dia tu boleh lulus atau tak. Okey, betul. Betul. So bolehlah kalau nak saya cakap macam inilah. Ramai orang muda dia dah start ada kesedaran untuk beli rumah. Tetapi sebenarnya ada teknik ataupun tips cara-cara untuk beli rumah. Betul? So ini yang kita akan kongsi dengan anda sebentar lagi. Macam mana dengan Cik Mimi? Mungkin boleh bagi pendapat sikit. Sebenarnya generasi muda ni, adakah mereka ni beli rumah ataupun mungkin sebabkan apa sebenarnya? Sebabkan tengok orang beli rumah ke ataupun mereka ni beli rumah mungkin sebelum ni dia beli sebab follow orang saja. Dia orang tak ready sebenarnya daripada segi financial ke apa ke, mungkin dia tak ready. Jadi apa pandangan Cik Mimi tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini? Saya nak share sikit lah sebenarnya. Mungkin ramai yang kita kebanyakan yang tahu bank dia bagi tempoh masa pinjaman rumah tu maksimum 35 tahun ataupun maksimum umur 65 tahun. So sekiranya kalau dia beli rumah lebih awal, so dia pinjaman dia tu contoh kalau dia beli rumah di usia 25 tahun, so dia ada 35 tahun maksimum dia boleh buat pinjaman loan. Jadi dia punya monthly income tu dia lebih rendah. Berbanding komitmen tu lebih monthly komitmen tu lebih rendah berbanding dengan orang yang beli rumah di usia 45 tahun, dia hanya ada 20 tahun saja untuk pinjaman. Betul. Jadi saya rasa ia relevan lah kalau kita berkongsi lah tentang tajuk ni. Ya, terima kasih Cik Mimi dan Encik Syed. Saya nak tambah sikit lah. Okey. So sebelum ni pun dalam sesi Property Zone Live kita pun ada banyak juga share sebelum ni tajuk lain. Kenapa kita tekankan pada golongan muda adalah bab kata tadi Tuan Syed punya statistik memang betul lah. Dan saya sendiri, pengalaman saya menguruskan transaksi, kebanyakan generasi muda ni mereka tidak sedia. Mereka ada perasaan ingin melabur tanah tapi mereka tidak sedia daripada segi ilmu dan beberapa faktor yang lain macam financial semua everything. So, jadi hari ini dan malam ini kita akan share dengan anda tips untuk anda yang dalam kategori generasi muda lah, golongan muda ni, untuk anda start daripada sekarang bina supaya anda ready untuk mulakan journey tanah anda dalam pelaburan tanah anda lah. Jadi however sebelum saya mula more detail lah, mungkin lepas ni saya nak berkongsi juga dengan audiens kita daripada pendapat Tuan Syed dengan Cik Mimi, mungkin lebih detail tips-tips, okay, one by one. So anda yang berada di luar yang tengah menonton ni, keep sharing and sharing. Mungkin anda boleh juga ambil poin ni semua berguna dan berkongsi dengan rakan-rakan yang tak sempat nak join kita malam ni, semua everything. So berkongsi sebanyak mungkin yang boleh ya. So selepas ni kita akan kembali lagi, tapi sebelum tu, okay, tadi saya janjikan tentang hadiah misteri. Okay, so untuk minggu ni kita punya sesi live kita ada ubah sikit konsep. So sebelum ni kita minta those yang share terbanyak, like terbanyak, kita akan pilih pemenang. Tapi untuk minggu ni, siapa yang boleh menjawab soalan ni dengan betul, kita akan pilih dan anda akan bawa balik satu hadiah misteri daripada IQI. So kepada anda yang baru je sertai kita, okay, anda boleh jawab soalan ni, okay, dan take note . Okay, soalan dia macam ni. Okey, ramai yang tahu lately baru-baru ni kerajaan ada menawarkan satu dipanggil skim pinjaman rumah belia. Okey, di mana skim ni membantu golongan muda, especially pasangan yang baru berkahwin untuk memiliki rumah pertama. Dan skim ni dibayar penuh oleh, kalau tak silap saya, Bank Simpanan Nasional, betul lah? Okey, soalan saya berbunyi begini. Untuk melayakkan golongan muda, mohon mendapatkan skim ini, berapakah kelayakan maksimum pendapatan bulanan? Okey, saya ulang semula . Berapakah kelayakan maksimum pendapatan bulanan, bergabunglah kalau suami isteri, untuk anda
orang muda especially untuk melayakkan anda mendapatkan skim ini. Okey. So kepada anda yang tahu jawapan ni, terus cepat-cepat komen kita di comment section. So kita akan pilih pemenang kita based on siapa yang jawab dengan tepat dan paling cepat. Okay, alright. So teruskan share dan terus jawab. Alright. So sebelum kita terus more on detail kepada sesi pada malam ini, kita akan berehat sebentar. So kita akan kembali lagi selepas ini. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam sesi Property Zone edisi Bahasa Melayu. So for those yang baru saja start kita dalam sesi ini, terima kasih banyak-banyak dan anda juga boleh keep sharing live session ni kepada rakan-rakan anda yang lain di social media ataupun di mana-mana lah. Jadi for those yang baru saja join, minggu ni kita bincangkan satu topik di mana kita nak bagi dan berkongsi tips kepada anda di luar. Apakah tips yang boleh guna pakai untuk generasi muda ni untuk beli rumah mereka, ya. So bersama saya minggu ini saya ada dua panel sertakan khas. Di kiri saya ada Cik Mimi dan di sana kita Tuan Said lah. So seterusnya lah, tadi Tuan Said dan Cik Mimi ada berkongsi sedikit tentang satu fakta di mana kenapa perlunya kita bincangkan topik ini disebabkan data-data yang ada menunjukkan bahawa ramainya golongan muda ni gagal untuk memiliki rumah bukan disebabkan mereka tidak mahu atau tidak sedar rumah ni penting, tetapi faktor tadi Tuan Said kata daripada segi pinjaman tidak layak dan juga banyak golongan muda ni dalam kategori bankrupt. Betul Okey. So for those yang baru saja join, so kita lepas ni kita sebenarnya nak berkongsi bagaimana apa sebenarnya langkah-langkah ataupun tips-tips yang anda di luar boleh buat mulai daripada sekarang ni untuk anda beli rumah yang pertama. At least beli rumah pertama. Jadi mungkin Cik Mim boleh berkongsi sikit satu cara ataupun tips kepada mereka-mereka yang di luar. Terima kasih. Saya rasa sekarang ni ramai generasi muda sekarang ni dah start nak membeli rumah di usia yang muda. Yes. Tapi mereka ni tak tahu, dia macam terikut kawan ataupun kawan-kawan yang duduk di sekitar yang beli rumah dekat development baru, dia nak beli, dibayar deposit, terikut-ikut. Yes. Jadi saya rasa pertama sekali apa-apa pun kita kena ada ilmu. Ilmu tu kena ada. So supaya kita, pasal beli rumah ni dia bukan macam beli baju, dia bukan macam beli kereta 3-4 tahun kita boleh tukar. Rumah ni adalah satu aset yang sangat mahal, beratus ribu, melibatkan ratus ribu. Kita boleh menyebabkan kerugian sampai puluhan ribu kalau salah pilih. Dan komitmen selama 30 tahun. Yes, betul. Jadi first yang saya rasa basic dia ialah ilmu, kena ada ilmu. Ilmu tu, mana you nak dapat ilmu? So sekarang ni you boleh just beli buku-buku berkaitan dengan hartanah dekat kedai-kedai buku. Dan yang paling senang sekarang ni, dia dekat semua your fingertips je. Dekat dalam phone you boleh dapatkan Google, ataupun sekarang dah terlalu banyak sifu-sifu hartanah seperti Tuan Said kita sendiri yang boleh bagi tips-tips yang sangat manfaat dan percuma je dekat dalam Facebook, dekat YouTube contohnya. Dan jangan ketinggalan, kita punya sharing hari ni pun adalah bagi tips untuk bantu you all sebenarnya. Ikuti platform kita pun boleh start setiap minggu. Ya, betul. Jadi saya nampak kat situ kita tak ada masalah untuk dapatkan ilmu, tapi kalau you katakan ada lebih duit, boleh invest. So you invest ke seminar hartanah, kat situ you banyak benda yang boleh bayar. Yes. Dan macam kalau katakan nak beli rumah atau tak tahu prosedur, you boleh berjumpa, cari ejen-ejen yang berdaftar, yang bertauliah macam kami, kan, untuk mendapatkan detail apa yang perlu buat sampai akhir supaya kita tak ada kena bayar penalti kemudian. Ada benda-benda, mungkin ada
banyak benda yang Jumpa ejen ni kena bayar tak? oh tak free je. Free kan? Free. Ya, memang betul. So kalau muda kat luar sana, kalau nak tips secara percuma, just belanja lah kita orang makan ke minum ke Starbucks secawan, dah okey dah. Kita boleh bantu ada banyak perkara sebenarnya. Tak silap kalau transaction tu jadi, kita yang belanja dia orang tu. Betul? Yes, betul. So Cik Mimi terangkan tadi adalah tentang ilmu lah. So kita banyak kali dah share dengan kita punya audience dekat luar. Sebenarnya beli rumah ni, dia memang orang cakap beli rumah ni menguntungkan. Dia adalah satu aset. Ramai orang tahu rumah ni adalah aset. Tetapi ramai juga orang yang tak sedar. Salah pilih, aset tu boleh jadi liability. Betul lah? Betul. So dia Cik Mimi tekankan pentingnya beli rumah sebelum beli, belajar dulu. Betul. Okey, banyak benda yang boleh belajar. Contoh mungkin Cik boleh tambah sikit lah apa ilmu yang dia kena cari sebenarnya. Okey, terima kasih Tuan Moderator Cik Firdaus. Boleh. Okey, sebelum kita nak beli rumah, first kali kita kena tahu kewangan. Yes. First kali kita tahu profil kewangan kita, berapa gaji kita, berapa loan amount yang kita mampu pinjam, berapa DSR kita, bagaimana rekod secret kita, adakah kita seorang peminjam yang bayar on time ataupun kita culas bayar setiap bulanan. Dan kita juga kena ambil tahu apa offer-offer yang sedia dekat market lah. Contohnya kalau kita beli rumah subsale, berapa persediaan kewangan yang kita kena keluarkan, deposit berapa banyak. Kalau kita beli rumah projek, berapa orang cakap booking yang kita kena bayar, berapa rebate developer bagi. So bagi saya kita kena alert benda ni semua. Dan benda ni kita bukan boleh belajar pergi sekali seminar saja tak. Kita kena banyak membaca, ikuti perkembangan semasa, baca surat khabar, ikuti orang-orang yang share knowledge ni. Lepas tu baru kita decide apa yang kita nak buat. Betul. Jadi bagi saya dia kena ada perancangan yang teliti lah. Sebab contohnya kalau dia beli rumah harga 200,000, installment bulan adalah lebih kurang 1,000. Yes, betul. So dia kena ambil tahu kalau dia beli rumah bukan setengah installment dia kena bayar. Dia kena bayar cukai pintu, cukai tanah. Kalau dia beli rumah high rise kena bayar maintenance fee. Dan kalau dia beli untuk pelaburan, dia kena ambil kisah juga nak renovate rumah untuk sewakan. Betul. Dan sebagainya. Atau kalau penyewa lari nak buat masalah macam ni kita nak cover. Banyak golongan muda ni dia tak ambil tahu benda macam ni. Bila dia dah beli tu dia bukan jadi pelaburan, dia jadi peleburan. Ya, betul. Betul aja. Itu antara masalah-masalah kita nampak lah apa yang berlaku sebenarnya di sekitar ni. Okey. Boleh saya nak tambah sikit tak tentang ni sebenarnya ialah pengalaman berkaitan dengan ilmu ni tadi. Saya sendiri pengalaman saya adalah seorang pembeli yang membeli hartanah di usia muda. Di usia muda saya pernah membeli rumah dinilai waktu tu banglo dengan harga 200 lebih. Waktu tu nilai tak ada apa-apalah. Tapi kerana tidak ada ilmu, masa tu ada kekangan. Jadi saya terpaksa menjual rumah dengan tak ada ilmu dan kita fikir ejen-ejen ni kita nak kena bayar ejen kan. Jadi saya buat proses sendiri. Sebelum ni saya bukan ejen lah. Saya buat proses sendiri daripada ambil gambar, advertise, bawa klien masuk, tengok rumah. Tapi rumah sendiri kan. Jadi saya pergi bawa pergi lawyer, cari lawyer. Saya rasa saya dah cukup hebat tapi saya terlupa satu proses lagi ialah check value. Ini berkaitan dengan ilmu. So instead of saya jual rumah tu sepatutnya dengan harga market value waktu tu dah 500 lebih, saya jual dengan harga tak sampai 390. Itu pentingnya ilmu lah. Dengan ilmu mungkin kita boleh earn ataupun untung lagi banyak. Dia bukan saja kita waktu kita nak beli nanti in future bila kita nak beli kita nak jual juga. Itu diperlukan juga. Mungkin Cik saya boleh tambah sikit lah. Ini berkenaan dengan bila kita nak start to beli rumah, kita bukan setakat fikir pasal berapa harga rumah yang kita beli. Kalau kita anggap rumah tu sebagai instrumen pelaburan, kita dah tahu dah future ada potensi tak di kawasan tu kalau kita beli rumah tu. Mungkin Cik boleh tambah sikit. Daripada segi contohlah kalau kita nak beli, okey, kita nak tahu adakah kita boleh beli kat mana-mana saja ke? Okey, maksudnya hot lokasi lah ataupun lokasi yang memberi pulangan kan? Yes. Okey, untuk perkara ni dia agak orang cakap ada beberapa perkara yang kita kena ambil tahu. First sekali kalau kita beli untuk pelaburan, kita kena tengok apa kemudahan sekitar yang ada. Kalau kita beli di hujung kampung yang ada sawah bendang dan kita nak jadikan pelaburan, kalau jenis pelaburan tanah sesuai saya rasa. Tapi kalau kita nak beli rumah kondo kat tempat-tempat yang masih ada banyak lagi kawasan boleh dibangunkan, belum matang lah. Belum matang lagi. Sebaiknya first kali cari rumah yang ada banyak kemudahan awam. Kemudahan awam, public transport, sekolah dan sebagainya. Betul. Sebab jenis-jenis hartanah seperti ini lagi mudah disewakan dan nak dijual kembali di masa depan pun lagi mudah. Yes, betul. Okay, first kali pastikan cari lokasi yang berdekatan kemudahan awam. Okey. Kedua sekali anda perlu semak dulu adakah harga yang ditawarkan untuk pembelian rumah tu adalah harga market value atau below market ataupun above market. Okey, jika anda tak alert macam ni anda rasa macam pelaburan. Tapi bila dah beli alamak rupanya nak sewakan susah lah. Betul.
Dia terikut dengan kawan-kawan dia ataupun mungkin ada setengah-setengah sifu jadian yang bagi tahu yang sini untung dan sebagainya. Yes. Tapi dia tak study overall. Yes. So yang kedua saya nak bagi tahu adalah dia kena analisis. Analisis dulu hartanah dia nak beli tu, dia target tu sebelum dia buat first booking lah, at least lah. Betul. So ini memang satu benda yang sangat-sangat penting lah kepada anda kat luar. So mungkin anda dah ada kesedaran dah untuk beli rumah. Tapi bila tengok harga murah, matching dengan harga gaji je, okey jalan. Tapi kita sebenarnya tak tahu, mungkin harga murah tu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan harga dia murah. Betul. Dan juga tak semestinya rumah tu mahal. Kita rasa kualiti dia semuanya bagus. Mungkin pada masa tu pemaju ni letakkan harga over daripada market value ataupun value sepatutnya di kawasan tu. Jadi anda sebenarnya bila ada start to ada kesedaran ni, anda kena start tu tahu banyak benda perkara macam ni lah. Macam tadi Cik Mimi share pengalaman dia, Tuan Syed share dia punya apa tu, petang harga semua ni. Jadi sebab apa, bila kita beli one time, kalau kata let's say kita nak decision untuk cairkan kita punya aset, so faktor-faktor inilah yang akan membantu kita untuk sama ada kita buat duit ataupun kita rugi. Okey, Betul Okey, jadi ada tak lagi mungkin tips-tips lain kita boleh tambah selain daripada ilmu? Okey, mungkin Tuan Syed boleh ada tambah kongsi sikit. tips kedua yang kita nak share hari ini adalah kita kena upgrade circle kita. Wow, yes. Okey, upgrade circle kita ataupun maksudnya kita upgrade siapa kawan-kawan kita di sekeliling kita. Okey, bila kita dah plan nak beli rumah ataupun hartanah kita kena tahu, kita kena tanya pada orang yang dah beli, orang yang dah lalui proses tu. Okey, sekarang ni kita kawan-kawan dengan orang-orang yang sebaya kita, rakan sekerja ataupun yang main futsal bersama atau lepak kopi. Kebanyakan orang zaman sekarang ni ataupun orang muda, dia suka bertanya orang-orang sekitar dia yang tak arif atau pakar dalam bidang tu. Dan end up dia tak tahu apa sepatutnya dia buat. Yes. Bila dia datang jumpa kita nak beli rumah, dia cakap, oh kawan saya kata tak perlu bayar deposit. Kawan saya cakap ni semua free, ni semua tak betul dulu. Dia tak tahu semua tu sebenarnya tak betul. Nak upgrade circle senang je. Sekarang ni kita semuanya di hujung jari. Kita just buka Facebook, LinkedIn, Twitter ataupun IG, cari kawan-kawan kita yang ada, add mereka seperti banker, pegawai bank, ejen hartanah yang ada, pegawai lawyer. Okey, dan mereka-mereka yang selalu share dalam internet. Kita boleh follow mereka, komen. Dan mana tahu kalau dia perasan kita, bila kita minta nasihat, dia boleh bagi secara percuma je. Ya, betul. Tak perlu kita nak bayar pun. Kadang satu nasihat tu boleh melibatkan kita untung lagi banyak sebenarnya. Betul. Daripada apa kos yang kita keluarkan. Saya cakap untuk nak beli hartanah, at least kita perlukan 10% deposit. Betul. Okay, kalau kita tak tahu, kita mungkin akan rasa susahnya. Contohnya kita nak beli rumah harga 200,000. Kita perlukan lebih kurang 20,000. Itu boleh tambah kos-kos lain yang anggaran lebih kurang 5%, lebih kurang kita perlukan dalam 30,000. Betul. So kita akan letak dalam mindset dia 30,000 memang aku tak dapat kumpul lah. So tak payah belilah. Lepas tu dia akan salahkan kerajaan zalim lah, kapitalis lah. Dia akan salahkan semua orang di sekeliling. Yes. Tapi kalau dia tahu teknik-teknik macam mana nak buat loan dan sebagainya, dan dia tahu bahawa kita ada pinjaman 100% dan setengah bank menawarkan pinjaman macam ini untuk golongan pertama yang nak beli rumah. So benda jadi mudah. Mungkin dengan dia ada RM RM1,000 sahaja dia boleh memiliki hartanah dia. Wow. Dengan syarat dia mampu untuk pinjaman lah, untuk bayar bila installment tu. Betul. So dia dah jimat RM30,000. Betul. Faham tak? Faham. So kenapa kita nak berkira contohnya nak belanja ejen hartanah lah. Starbucks paling mahal pun RM20 je. Kan? Belanja minum, kalau dekat rahsia dengan mereka tanya, insya-Allah mereka boleh bantu. Dan kita pun kat sini, ejen hartanah kat sini. Jadi tips saya yang tadi itu adalah upgrade circle. Pastikan kita kawan dengan mereka-mereka yang arif dalam bidang ni, nak tanya pendapat mereka. Dan janganlah nak bergaduh dengan mereka pula. Saya kata makcik saya cakap macam gini, jiran sebelah cakap macam gini. Ya, betul. Sebab makcik dia bukan ejen. Betul. So, tapi dia memang orang akan percaya makcik dia ataupun abang dia ataupun memang betul. Tapi sebenarnya dalam kes nak buat decision untuk beli rumah ni, pentingnya kita jumpa orang yang betul-betul arif lah dalam industri. So benda ni semua sebenarnya ada satu cara untuk kita upgrade kita punya knowledge. Pada masa yang sama dengan upgrade kita punya circle ni, kita pun start to expose dengan banyak peluang-peluang baru. Mungkin kita belajar daripada pengalaman orang lain. Betul tak? Betul. Okey. So mungkin Cik Mimi ada sikit nak tambah sikit berkenaan dengan inilah tips-tips ni. Bercakap tentang circle of friends tadi kan, you punya surrounding, lifestyle. Pasal kita ni daripada kawan juga tu. Kita create kita punya lifestyle tu daripada kawan sekeliling kita. Yes. Pengaruh rakan sebaya lah. Yes. Jadi tukar lifestyle tu, kita kena tahu lifestyle kita macam mana. Instead of you kadang-kadang kita kawan dengan kawan-kawan yang buat kereta jenis yang ada grup kereta, so kita pun dah terlebih nak beli kereta Honda lah, BMW lah, padahal tak perlu pun, pasal sebab kereta ni sebenarnya dia ialah liability yang orang yang ramai tahu tapi dia sebenarnya buat-buat tak tahu. Dia liability. Kalau kita salurkan duit yang kita bayar monthly untuk bayar kereta tadi, katakan installment dia 1,000, yang kereta mewah ni 1,000-1,200, kita tukarkan kepada bayaran untuk rumah. Rumah ni ialah aset.
Kereta ni kalau kita beli dalam masa setahun dia akan turun harga. Tapi susut nilai. Kereta rumah dia makin meningkat, setiap tahun dia akan meningkat. Ada beli inovasi yang betul. Ya betul. Jadi lifestyle, stop untuk beli gadget-gadget. Kadang-kadang ada orang handphone baru keluar dia akan tukar pasal dia ikut trend kan. Trend, lepas tu banyak habiskan duit dengan pergi bercuti. Kan. Jadi lifestyle tu saya rasa perlu. So adakah Cik Mi masukkan bila kita nak bincang tentang gaya hidup ni kan, so adakah contohlah mungkin ramai orang dia okeylah bila kita graduate sama-sama, semua akan start to wah I punya kawan sekarang sudah berjaya, I punya sini. So benda yang selalu dinilai adalah benda yang senang ditunjuk dan bawa ke mana-mana. Contoh macam kereta lah. So even sebelum ni pun kita pernah bincangkan juga tentang isu beli rumah ke kereta dahulu. Betul Tapi sebenarnya macam mana kita nak rangsang ataupun orang-orang muda lah especially sebenarnya you kena faham satu benda tentang every money yang you spend have to make more money. Kan? Sebab you ada allocate, this is for investment, ini untuk saving, ini untuk travel. So mungkin tadi sebab Tuan Syed dia terangkan tentang kewangan sikit lah tentang banyaknya golongan muda ni dia dalam golongan bankruptcy. So mungkin Tuan Syed boleh terangkan sikit macam manakah cara dia orang, apa yang sebenarnya dia orang perlu buat in term of financial planning ni sebenarnya. Mungkin boleh share detail sikit pada kita punya audience. Terima kasih Tuan moderator kita. Sebelum tu saya nak tambah sikit pasal loan 35 tahun tu. Kenapa kita kena beli muda bukannya pada usia 45 tahun? Salah satu sebab adalah faktor takaful tu atau insurans tu. Yes. Kalau kita beli semasa kita dah meningkat umur ataupun dah 40 lebih, takaful atau insurans yang cover tu akan tinggi. Lebih mahal lah. Lebih mahal sebenarnya. Especially kalau government servant, dia ada government loan LPPSA kan. Boleh dikatakan bila dah umur dia meningkat, harga rumah dengan harga insurans lebih kurang sama harga dah nanti. Betul. Itu sangat rugi. Boleh jadi double pula dia punya repayment. Betul. Itu kita nasihat kalau boleh di usia muda. Betul. Dan tambah lagi macam saya beritahu tadi, statistik menunjukkan ramai golongan muda yang bankrupt ataupun muflis sebelum umur 30. Betul. Kenapa tu? Mostly kenapa? Satu adalah kerana mereka tak dapat nak tahan kehendak nafsu. Wow. Lifestyle betul. Mereka tengok kawan pergi bercuti nak bercuti tapi tak ada duit buat personal loan. Betul. Lepas tu Then, belagak dekat social media. Betul. Ambil gambar dan simpan stok untuk setahun. Nak throwback balik gambar-gambar tu. Lepas tu setiap 3 bulan post. Betul. Throwback. Lepas tu penggunaan kad kredit yang tak ada limit, yang terlampau tinggi. Tak ada duit tapi nak makan kat luar. So pergi mana-mana just swipe card. Pergi KFC mudah. Swipe card. McDonald's swipe card. Sekarang ni dah semua mudah dah kan. Dengan ada e-wallet dan sebagainya boleh link dengan kredit card kita. So bagi saya sebaiknya mereka ni cuba kawal nafsu kehendak tu. Mereka tak kena tahu nak bezakan antara keperluan dengan kehendak. Yes, betul. Saya nak share satu lagi tips bagaimana mereka boleh mengumpul sebanyak 11,000 dalam masa 3 tahun. Tipsnya cukup mudah. Anda hanya cuma perlu simpan sehari RM5. Sehari RM5, sebulan lebih kurang 150. InsyaAllah dalam 3 tahun anda dah ada saving 11,000. RM5 ni macam duit kita pergi beli minyak ke, pergi makan ke, ada balance tu setiap hari. Buat cara tradisional, tabung nak tabung apa semua, ambil tabung, jangan pecahkan pula tabung tu, masukkan setiap hari RM5. InsyaAllah lepas 3 tahun kita dah ada simpanan 11,000 dah. Itu secara tabung kat rumah. Kalau kita simpan kat bank dan sebagainya, mungkin campur dividen boleh jadi dekat 12,000. Itu boleh seorang. Kalau kita bergabung dengan pasangan, alhamdulillah kita dah ada lebih kurang 22,000 simpanan. Betul. Itu cuma simpan sehari RM5. Ini tips satu yang saya nak bagi tahu adalah tips penyimpanan ataupun simpanan ataupun kawal pengurusan kewangan dengan hanya RM5 sehari. Asingkan RM5 satu hari. Dan letak dalam tabung. Tabung ni mungkin boleh digunakan untuk sebagai dana awal untuk pembiayaan rumah pertama. Okey. Bagus. Sebab 22,000 tu kita dah boleh beli rumah harga 200,000 sebenarnya. Yes. Kalau kita deposit. Atau mungkin duit kalau kita dapat 100% mungkin duit untuk renovation dan sebagainya. Dia nilai lah sebenarnya. Mungkin ramai orang muda ni tak nampak nilai. So RM5 tu bagi dia satu nilai nothing. Betul. Tapi kalau RM5 tu diuruskan dengan betul, dalam masa 3 tahun boleh dapatkan dia miliki sebuah rumah bernilai 200,000. So ini semua adalah satu, kalau saya punya pendapat adalah demo kepada kesedaran. Betul. Dan juga macam mana kita tengok sesuatu nilai wang tu daripada nilai dia boleh bagi balik pada kita apalah. Okey, so selain daripada pengurusan kewangan, mungkin ada lagi Encik Mimi nak tambah daripada segi, contohnya tadi cerita pasal faktor gaya hidup kan? Macam tadi ni saya nak tambah, ni bagi tips lah. Tips kepada mereka yang nak beli rumah. Kebanyakan orang-orang muda ni diorang akan duduk dalam kondo sewa. Sewa kondo 2-3 orang dalam satu kondo sewa kan. So mungkin diorang boleh fikir jaga diorang punya sikris untuk 6 bulan pertama, lepas tu menyimpan tu
menyimpan RM5 ataupun for saving lah maksudnya, untuk dapatkan deposit, dapat deposit. Contohnya kalau deposit rumah berharga RM200,000 atau RM300,000, deposit sekurang-kurangnya 15%. 10% untuk deposit rumah, and ada 5% kos guaman kan. Jadi bila dah ada tu dia boleh start beli rumah, dah boleh start fikir beli rumah. So bila dah ada rumah tu nanti, mungkin satu bilik dia boleh duduk untuk dia tinggal, dan ada dua bilik bilik lagi dia boleh sewa kat orang lain. Jadi membantu dia untuk bayar Manage dia punya monthly repayment lah. So itu antara tips lah. Satu Jadi tips dia yang tak payah penting. nak pening kepala dengan landlord. Jadi dia sebenarnya ialah landlord, dia boleh control dia punya. Ya, mungkin ramai contohlah masuk, ya, mungkin saya boleh tambah sikit lah. Okey. Contohlah mungkin di kawasan yang kita bekerja ataupun yang biasa kita berada, yang kita minat kat kawasan tu, tak ada rumah yang mungkin studio, yang mana kalau masa tu mungkin saya contohlah, mungkin saya ni bujang. Biasanya rumah yang ada menawarkan 3 bilik. Tapi saya cakap, saya tak perlulah 3 bilik. Saya mungkin perlu 1 bilik ataupun 2 bilik saja. Tetapi apa yang Cik Mimi cuba sampaikan adalah, kalau kita dah rasa kawasan tu memang ada potensi dan kita mampu, why not ambil Cik Mimi punya advice, beli saja dulu. Ini memang tidak akan nampak tinggi, tapi kita ada satu planning, dia panggil exit plan, ataupun cara menguruskan rumah tu seterusnya adalah tawarkan rumah bilik 2 dengan 3 tu untuk disewakan. Dan pada masa yang sama, rumah tu bernilai tu dia akan keep naik. Itulah aset. At the same time, milik kita. At the same time, ada orang tolong bayarkan separuh daripada rekaman kita. Pun bagus juga sebenarnya. Saya tambahkan sikit lah. Kalau kita cuma mampu masa tu beli rumah low cost ataupun apartmen yang murah, lebih kurang RM100,000, RM200,000, dan itu bukan rumah impian kita, tak ada masalah. Kita beli sahaja dulu. Along the way 3 ke 5 tahun kita upgrade rumah tu. Yes. Okey, bila rumah tu dah naik harga, biasanya dah 5 tahun ke 10 tahun rumah tu naik harga, dan kita dapat keuntungan daripada tu, kita menggunakan keuntungan tu untuk beli rumah yang kita nak. Mungkin time tu kita nak beli rumah teres, dan gaji kita pun dah naik dalam 5 ke 10 tahun tu, dan kita dah mampu untuk buat loan yang lebih tinggi. Yes. Okey, bagi saya jangan tangguh dan mulakan dahulu walaupun rumah tu rumah murah. Yang penting kita ada aset. Kalau kita tak nak duduk situ pun tak apa. Janji kita boleh sewakan dan income tu boleh cover installment bulanan kita. Betul. Okey, Dengan tips ilmu kita- lah, dengan ilmu pilih yang betul dah ready dah. So tips saya kali ini adalah kita upgrade rumah idaman kita kemudian. Ya betul. Saya selalu cakap dengan klien saya yang beli rumah, yang baru kahwin saya cakap dengan dia, bila kadang-kadang husband tu nak beli rumah, pasal dia rasa keperluan untuk beli rumah, kita tengok wife tu kan baru kahwin, tarik muka macam ni bukan Tak rumah aku bersetuju nak ni. lah, yes. So, jadi saya selalu cakap sebenarnya rumah pertama tak semestinya rumah idaman. Betul. So kalau kita dah beli rumah pertama, nanti akan datang bila kita dah upgrade diri kita, dah ada duit extra, kita beli rumah lain, rumah tu boleh dijadikan investment, ataupun kita boleh jual balik rumah tu, dapatkan balik deposit untuk beli rumah idaman. Sebab setiap 10 tahun tu harga rumah akan naik. Betul. Setiap Akan 10 naik. tahun. So kita dah ambil margin 100% kat situ. Ni kebiasaannya lah. Okey. Betul, Saya nak tambah sikit lah untuk tips tadi tu. Satu lagi, ramai orang dia kata dia tak mampu nak beli rumah yang harga mahal. Sekarang ni rumah lebih kepada mampu tengok daripada mampu beli. Betul. Okey, so satu lagi saya nak advise, kita boleh upgrade income kita. Ya, sebab sekarang ni semua benda, semua kita boleh, semua kita ada masa dan kita ada waktu rehat hujung minggu dan sebagainya. Kita boleh upgrade income kita dengan buat kerja part time. Okey, mungkin sekarang ni gaji kita 1,500 ke 2,500 contohlah kan, kita ambil kira dah 2,500. So mungkin kita rasa kita tak mampu nak beli. So kita buat kerja kita tambahan, buat freelance. Contohnya buat Foodpanda, Grab, online business, jual tudung ke, jual apa yang patut. Atau nak jadi part time agent pun tak ada masalah saya rasa. Jadi kita boleh komit pada benda tu dan kita ada target. Yes. Okey, kebanyakan golongan muda ni dia biasanya dia akan komit time dia nak kahwin. Untuk cari duit hantaran tu 10 ke 20 ribu, dia boleh all out dalam setahun 2 tahun dia boleh cari. Okey, dan kita harap momentum tu berterusan lepas dia kahwin untuk dia nak beli rumah pula. Kita harap momentum jangan menurun. Dah kahwin lepas tu dah selesai. Sebab kahwin ni baru permulaan sebenarnya. Kita target pertama dia lah. Betul. Dan kalau dia boleh buat macam tu dia nak cari duit kahwin, insya-Allah saya rasa dia boleh buat macam tu bila dia nak beli rumah. Yes. Okey, sebab kalau part time biasa-biasa saya rasa setakat 500 ke 1,000 sebulan saya rasa tak sukar. Boleh digunakan untuk add on lah. Betul. Tambah nilai Dia cuma kepada perlu korbankan masa dia nak bersukaria, nak melepah, nak tidur dan sebagainya lagi. So audiens kat luar sana jangan lupa upgrade income anda di samping anda upgrade knowledge. Betul. So konsep dia adalah bila kita dah tahu kita ni kelayakan berapa, boleh beli rumah berapa. So memang kita ada rumah impian, tetapi mungkin juga kita boleh ketepikan dulu impian tu, gunakan medium yang ada, peluang yang ada, Grab. And at the same time nanti along the way income ni sebenarnya memang ada banyak isu yang dibincangkan di Malaysia ni lah. Ramai orang berkata, memang saya pun setuju juga, income yang rakyat Malaysia dapat dengan harga rumah ni tak balance.
So that's why tadi Tuan Syed dah kata upgrade income. Salah satu cara lah. Bila dah tahu rumah kita, income kita macam ni, rumah kita mampu cuma macam ni, kita ada rumah impian pula. So ini hartanah ni adalah satu journey lah sebenarnya. So ramai orang boleh komit untuk kerja gila-gila untuk kumpul duit kahwin. Mungkin lepas ni kita buat pasal kempen lah. Okay? Kerja gila-gila untuk kumpul duit beli rumah. Betul tak? So terima kasih juga kepada panel kita, Tuan Syed dengan Cik Mi. Ada lagi tak mungkin nak tambah sikit sebelum kita ke next session, sebab masa agak limited sebenarnya. So memang kita setiap kali sesi ni memang ramai yang tanya, cakap kat kita masa pendek sangatlah. Tapi kita try untuk berkongsi sepadat mungkin yang boleh. Kita kalau tuan-tuan dan puan rasa masa sangat pendek, mungkin boleh PM atau DM kita, minta pada penganjur kita untuk panjangkan slot, atau mungkin kita boleh buat slot setiap minggu. Betul. Ini harapan kami jugalah. Tolong komen kat situ. Komen kat situ dan buat engagement lagi banyak lah. Yes. So ada tak mungkin sebelum saya habiskan sesi, mungkin ramai juga kat luar yang baru saja join kita. So untuk sesi minggu ini kita ada tawarkan hadiah misteri lah kepada mereka. So tadi saya ada lontarkan satu soalan, mungkin ada yang dah jawab sekarang ni, tapi tak apalah, saya share lagi kepada anda yang nak menang hadiah misteri kita pada minggu ini. Anda perlu buat adalah jawab soalan ini dengan betul lah. So soalan dia berbunyi begini. So baru-baru ni government ataupun kerajaan ada tawarkan satu skim pinjaman kepada golongan muda, di mana ditawarkan pada pasangan yang baru berkahwin dengan satu income yang tertentu. Jadi anda boleh dapat banyak benefit lah, daripada segi saraan allowance 200 bulan dan sebagainya, boleh dapat pinjaman penuh, stamp duty dikecualikan. Jadi soalan dia adalah, berapakah had maximum limit income bersama yang melayakkan anda untuk mendapatkan skim pinjaman ini? Okey, so kepada anda yang tahu jawapan dia, terus jawab di ruangan komen. So pihak kami IQI akan pilih pemenang yang bertuah. Okey, teruskan. Dan anda juga boleh berkongsi sebanyak mungkin video ini boleh, sebab kita rasa topik hari ini sangat bermanfaat untuk kita berkongsi kepada anda yang di luar. Okey, sebelum kita habiskan sesi pada minggu ni pada malam ini, mungkin Cik Mimi dengan Tuan Syed ada sedikit nasihat penting kepada mereka kat luar. Saya nak tambah sedikit lah sebelum kita akhir rancangan kita hari ini. Okey, kita lupa nak mention tadi pasal Sikris. Wow. Yes. Okey. Bila kita sebut pasal profil kewangan, benda ni kita boleh semak melalui semak Sikris. Nak tahu sekarang ni kita ni okey ke tak lah, maksud dia, betul. Di rumah. So Sikris ni adalah laporan kewangan yang ada pada pihak bank untuk mengetahui status pinjaman kita, status pembayaran kita dan sebagainya, atau tempoh 12 bulan terkini. Betul. Okey, saya nasihatkan golongan muda di luar sana, cuba semak setiap bulan. Okey, mungkin anda tidak tahu anda pernah menjadi penjamin ke, atau ada pinjaman yang anda tidak bayar, especially PTPTN. Yes. Semua tu dikira dalam tu lah. Yes. Golongan muda sekarang ni lepas habis belajar, anda kena ambil tahu 6 bulan lepas anda habis belajar, anda perlu bayar PTPTN. Ramai yang ambil mudah perkara ni. Betul. Okey, dan bila dia tak bayar PTPTN, rekod kewangan akan tunjukkan yang anda tak bayar dalam tempoh. Kalau anda tak bayar sebulan. Kalau 2 bulan tak bayar, tempoh 2 bulan, 3 bulan tak bayar, tempoh 3 bulan. Saya pernah tengok ada klien saya, dia dah lebih dekat 200 angka kat Sikris tu. Maksudnya dia dah 200 bulan tak bayar. Disebabkan PTPTN saja. Betul. Okey. So dan dia pun tak pernah buat loan untuk jangka masa panjang, so dia pun tak tahu benda tu. Yalah, bila buat loan baru perasan. Yes. Okey, so bila ada masalah macam ni, anda akan sakit nanti kemudian hari lah. So kita nasihatkan bayar PTPTN pada tempoh yang ditetapkan atau sebarang pinjaman lain. Contohnya anda ada credit card atau personal loan. Okey, make sure anda bayar sebelum tempoh masa dia dan jangan skip. Yes. Okey, so komitmen tu memang kena jagalah. Ramai orang suka bila dapat wang, dapat pinjaman, tetapi sebenarnya pinjaman ni kita kena komit balik untuk bayar. Betul. So siap pinjaman yang kita buat tu ada agreement dia. Betul. Dan agreement tu dah menyatakan kena bayar bila. Jadi anda bila ada dah sign tu, itu dah akan ambil kira. So anda ni seorang pembayar yang bagus ke, boleh komit tak? So betul. Kalau katalah yang kali ni pun anda tak boleh komit, so betul. Jangan haraplah anda boleh dapat pinjaman untuk beli rumah lain kali. Betul? Bank tengok macam tu. Yes, bank akan tengok macam ni. So simple. So bank bagi anda kemudahan. So bila bagi kemudahan, anda kena manfaatkan sepenuhnya lah dan komit. Betul? Tapi saya setuju juga dengan Tuan punya nasihat tadi. Dia kata ramai orang dia tak tahu macam mana nak semak. Dia punya rekod ni okey ke tak? Okay. So first kali, langkah pertama mungkin lepas tengok video ni, terus pergi cari Sikris report daripada mana? Dia boleh masuk esikris.gov.my. Yes. Yang ni disediakan percuma oleh Bank Negara Malaysia. Betul. Okay, dia perlu daftar one time dan aktifkan di kios PNM terdekat ataupun cawangan Bank Negara Malaysia terdekat, dan dia boleh semak secara percuma setiap bulan. Yes. So take note semua. Okey, terima kasih Tuan Syed. Cik Mimi, nasihat akhir. Nasihat saya ialah benda yang sama sebenarnya. Nak beli rumah kena ada duit. So nak ada duit kena ada saving. So benda yang pertama, mindset ialah you kena tukar mindset untuk ialah life
daripada Lifestyle lifestyle kena tadi, control. kena control. So untuk buat saving, apa yang saya buat dan saya buat sampai sekarang sebenarnya, setiap kali saya nak tulis apa-apa, even sampai sekarang saya akan tulis. Saya nak bayar apa tu saya tulis. Bayar kereta, bayar tu, jadi saya akan tik. Saya tahu apa benda yang saya bayar, apa benda yang saya perlu bayar. Betul. Lepas tu whatever, katakan expenses yang lebih tu, katakan bulan tu ada lebih 2,000, saya bahagikan kepada itu ialah benda yang saya buat daripada saya bekerja bujang dan sampai sekarang sebenarnya. 20, katakan tinggal 26 hari lagi nak dapatkan duit baru kan, duit gaji katakan, saya akan bahagikan. So katakan saya ada RM80 lah kan satu hari. So saya tahu expenses saya ialah RM80 dekat situ. Saya tak akan melebihi. Katakan ada benda-benda yang saya mungkin saya dah terlebih, so mungkin saya akan hari lain tu saya adjustkan, ni kurang sikit, tak makan kat luar ataupun tak beli benda macam tu. Jadi control financial. You nak beli rumah, you memang kena ada duit basically. You dah tahu you buat kena beli saving. rumah, kena tahu beli rumah, kena ada saving, dah ada saving pula, kena uruskan sedetail-detail macam Cik Mimi tu lah, tulis. So supaya kita tahu kita tak langgar kita punya limit. Dan dapatkan ilmu. Ilmu tu sangat penting. Okey, terima kasih, terima kasih. Saya nak tambah sedikit lah sebelum kita habis. Kita nak bagi satu akronim yang cukup singkat dan supaya audiens semua boleh ingat. Kita gunakan akronim RUMAH. Okey, iaitu R, rancang kewangan anda. Okey, you upgrade semua yang kita bagi tadi, iaitu upgrade circle, knowledge, ilmu kewangan dan sebagainya lagi. Okey, dan M, make sure you ada matlamat atau objektif pembelian. You nak beli untuk own stay ke, pelaburan ke, dan tarikh bila you nak beli. Benda ni kena clear. Okey, dan A adalah you kena tahu anggaran kos-kos yang terlibat. Okay, anggaran kos yang terlibat adalah berapa you kena bayar deposit, berapa Cas guaman, berapa valuation fee, takaful dan sebagainya. Selepas siap kena tahu pula maintenance cost semua. Betul. Dan last sekali anda kena aware tentang harga. Harga ni anda boleh semak di dengan penilai ataupun mana-mana portal yang ada, supaya harga tu adalah yang mampu anda miliki dan bank boleh tawarkan nilai yang setimpat, maksudnya market value yang setimpat. Yes. So jangan lupa ingat akronim ni RUMAH. Wow. Okey? Bagus. Ilmu yang baru tu. Okey, so ada apa lagi nak tambah? Tak ada? Itu saja. Itu saja. Okey, so terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Syed dan Cik Nur Mimi bersama saya dengan Mimi, sebab yalah, saya rasa memang banyak yang kita boleh berkongsi dengan orang dekat luar. So ilmu-ilmu macam ni sebenarnya bukan sesuatu yang orang kata mungkin dekat luar you all kena pergi kelas untuk dapatkan akronim RUMAH. Betul? Betul. Tapi hari ini Tuan Syed dengan rela hatinya berkongsi. Sebenarnya inilah item-item atau tips-tips yang anda boleh ambil dan mulakan anda punya profil kewangan nak beli rumah macam mana. Okey. So saya harap sehingga itulah, kalau mungkin ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi di sesi yang sama pada maybe lagi 2 minggu depan dalam sesi Property Zone edisi Bahasa Melayu. So sebelum saya nak akhiri malam ni, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Syed, Cik Nur Mimi dan juga kepada kita punya tim dan audien kita yang berkongsi dan berkongsi video ni ataupun live ni dengan rakan-rakan yang lain. So sehingga itu, kita jumpa lagi dan selamat malam. Assalamualaikum.